Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati alaihi salatu wassalam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li masyayikhina jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستهدي ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر العصمة بذاتك في كل وقت وحين اللهم أنت ما قصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah, pengurusi Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini Allah masih lagi memberikan kita kesihatan, memberikan kita kekuatan iman, akhlak, sehingga kita dapat sama-sama menaikkan solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan lagi perkara berkaitan dengan sifat amalan waliullah. Di mana kita telah bincang sebelum ini kaedah beribadah. Bagaimana waliullah itu, ibadah dia itu Allah Subhanahu wa taala memilih dirinya apabila mereka telah capai kepada satu tahap, iaitu kepada darjat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebab tingkatan bagi seorang orang Islam itu dalam dia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, dia ada 3 tingkatan yang umum. Pertama, Muslim, iaitu orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah, mengatakan dia adalah seorang Islam. Mana dia mempercayai Allah dan Rasul. Apabila dia naik ke, ada 4 tingkatan yang kemudian apabila naik lagi tingkatnya itu, dia menjadi orang yang mukmin. Bukan setakat dia ni mengatakan dirinya sebagai seorang Islam, tetapi dia ini beriman, meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga hari akhirat. Sampai kepada peringkat orang-orang yang soleh, yang tadi itu masih umum, peringkat orang yang soleh, maka dia adalah sampai ke tahap peringkat muhsin. Muhsin ini melaksanakan segala perintah Allah dengan dijaga akhlak-akhlak dalam melaksanakan ibadah. Sampai ke tahap dia mengenal Allah, itulah dikatakan muttaqin. Orang-orang yang sentiasa laksanakan perintah Allah kerana dia itu melaksanakan itu kerana ada rasa takut kepada Allah dan
dia laksanakan itu bukan kerana inginkan pahala, bukan kerana takutkan dosa, tetapi apa yang dilakukan tu kerana dia ingin perbuatannya itu diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan ya dalam apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum. Apa yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, dia terima dengan redha. Dia tak ada rasakan apabila Allah perintahkan segala perintah pada hamba-Nya, dia kata nanti kejaplah, nak buat ni nanti lu. Ataupun dia terpaksa apa yang disuruh perintahkan. Contoh kalau nak sembahyang subuh, dia rasa benda tu ini terpaksa. Kalau tak nanti bising pula orang rumah. Macam tu. Asyik tak sembahyang kat surau je. Nanti bukannya tu. Dia yang meredai dirinya itu untuk menyahut perintah Allah. Waradu'an. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala pun menerima amalan dia tu dengan rela hati. Allah menerima dengan kita, mana hubungannya dah dekat dah. Kita dengan Allah apabila kita laksanakan perintahnya itu ya dengan kerelaan hati, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menerima kita dengan begitu dekat sekali. Inilah yang sifat yang ada pada seorang hamba-Nya yang disebutkan Allah, zalika liman khasya rabbah. Zalika liman khasya rabbah, maknanya dan itulah apabila seorang hamba itu mempunyai sifat khauf. Khasyah tu apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kepada Allah, maka pada waktu itu dia lakukan perbuatan apa yang Allah perintahkan tu dengan rela. Dengan apa namanya? Dengan tenang. Itu yang sampai kepada darajat tu al-muttaqin. Baik. Saya nak kupas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dah kita bincangkan juga. Hadis qudsi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila aku sudah mencintainya, apa sikit. Jadi minta maaf. Ya terang sikit. Allah. Apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Sebenarnya hadis ini panjang. Ya. Hadis kategori sebagai seorang yang beriman dan sampai dia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai satu saat seorang hamba itu, ya, apabila aku sudah dicintai, maknanya seorang hamba tu dia dah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, macam mana dikatakan seorang hamba tu yang dia tu dekat dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dia melaksanakan segala perintah-perintahnya. Perintah Allah yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia amalkan, dan dia ikut peraturan. Kadang kita ini sebahagian daripada hamba Allah ini, kita mendahului atau kita mengutamakan perkara yang sunnah daripada perkara yang wajib. Bagus kita buat amalan sunnah, tapi perkara yang wajib itu dia tidak sempurna. Macam contohnya, setiap hari dia buat sembahyang duha. Bagus tak? Bagus. Ya, amalan sunnah sembahyang duha. Ya, untuk supaya mencari ketenangan. Dikala orang semuanya sibuk dengan dunia, dengan kerja, ya, pergi ke mana-mana, waktu duha itu mencari rezeki. Dia menyempatkan masanya itu untuk dekat dengan Allah, iaitu dengan solat. Tiap hari sembahyang duha. Akan tetapi ditengok macam mana solat subuhnya. Subuhnya pula lambat. Subuhnya pula
solatnya sendiri. Subuhnya pula solat tidak berjemaah. Maknanya apa? Dia mengutamakan solat sunnah daripada solat fardu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perkara tu ya memang itu amalan yang suruh kita buat, tetapi dia tak ikut urutan. Patutnya kita kena utamakan kewajipan daripada perkara yang sunnah. Nanti kalau dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, masya-Allah, masuk aja bulan Ramadan, malam penuh orang solat tarawih. Daripada isyak tarawih. Tapi tengok solat maghribnya macam mana? Solat zuhurnya macam mana? Pada solat subuhnya macam mana? Ini. Solat tarawih ramai. Solat maghrib. Kadang solat isyak pun tak ramai macam tarawih. Solat subuh. Itu tak. Maknanya apa? Dia utamakan sembayang-sembayang sunnah itu. Pasal berkata, kalau orang kata, malam-malam tarawih. Ajak anak-anak, ajak isteri untuk tarawih. Kan? Ajak diri kita ni untuk tarawih. Tapi solat-solat waktu yang wajib itu kita tak tekankan. Kita tak kuatkan. Maka kalau dia waliullah, dia akan menjaga sebagai seorang yang muhsin, ya. Dia amalan yang dia buat itu untuk mencapai cinta Allah itu, dia datangkan ibadah itu dengan akhlak. Dia datangkan ibadah dengan akhlak. Maksudnya macam mana? Dia tahu mana yang utamakan dan mana yang dilakukan. Contohnya banyak tadi. Kalau contoh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan perkara yang wajib, maka pada waktu itu diutamakan. Dia jadikan dirinya itu nak laksanakan amalan itu dengan hati yang terbuka. Itu sebab tu saya katakan, tuan-tuan, kita boleh tak dapat rasakan apabila kita nak buat sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan kita rancang, dan pada waktu itu kita tinggalkan benda yang lain. Ada, tuan-tuan? Ya. Itu saya katakan, kalau contohnya kita nak pergi umrah, kita rancang tak? Rancang. Modal duit tak? Modal 10,000 pun, kalau tak ada 10,000 tak boleh pergi umrah sekarang ni. Kan? Sanggup kumpul duit berapa tahun? Satu keluarga kadang satu orang 10,000 kumpul duit. Waktu kita nak pergi umrah tu, kita tinggalkan kerja kita, ambil cuti. Ambil cuti. Waktu tu, dan kita azam diri kita untuk supaya dapat di depan Kaabah. Subhanallah. Apabila kita sampai ke sana, kita hilangkan dunia kita, waktu kita ibadah kepada Allah, dapat melihat Kaabah di depan mata. Apa perasaan kita? Ya Allah, nikmatnya sekali lah pada waktu itu. Sebab kita jadikan hubungan kita dengan Allah tu satu amalan yang khas. Yang kita tinggalkan perkara-perkara dunia kita itu. Sekarang lagi lah, tuan-tuan, nak pergi tengok Kaabah itu berjalan jauh. Tak macam dulu. Ya, masuk Masjidil Haram 50 meter je dah nampak Kaabah. Sekarang ya Allah, kena sampai 500 meter jalan sana pusing sana. Sakit, tuan-tuan, kaki. Kalau tak exercise sakit. Lagi kita yang ni ada macam-macam kan. Jalan pun kita nak pergi surau pun tak kuat sampai sana, masya-Allah. Tapi dapat melihat Kaabah tu satu perkara yang nikmat sekali. Dengan cara nak pergi bukannya senang sana, ya, dengan kita dari segi sudut diri siap, dari segi harta kita siapkan, dari segi masa kita siapkan, semata-mata nak melaksanakan ibadah khusus pada waktu itu berjumpa dengan Allah. Ini amalan yang mulia. Ini amalan waliullah macam itu. Kita melihat kepada perkara umrah. Itulah sebenarnya waliullah apabila dia ini nak melaksanakan ibadah solat subuh. Dia bukan macam saya, dah azan bangun. Macam tu. Ya, dan azan bangun. Lepas bangun, kita pun terburu-buru solat sunat. Lepas tu barulah kita ke surau.
Tapi waliullah, apabila dia nak melaksanakan solat subuh, sejak awal lagi dia dah mempersiapkan diri. Pukul 5 dah bangun. Sebelum solat benar-benar menuju kepada solat yang wajib itu, dia persiapkan dengan amalan solat-solat sunnah. Dia membersihkan diri dia. Dia berzikir kepada Allah. Apabila dia nak menuju untuk laksanakan solat subuh itu dengan jiwa yang lapang, yang rasa ingin sangat pada waktu itu aku berjumpa dengan Allah. Dalam perasaan, bukan ngantuk lagi, bukan apa lagi, bukan setakat kita dengan jiwa yang besar pada waktu itu. Dia melihat satu amalan perintah wajib daripada Allah itu dilapangkan dirinya. Dan pada waktu itu ketika dia menangkat takbir Allahu Akbar, satu perasaan pada waktu itu, ya, akhlak dia itu sebagai seorang yang muhsin, waktu itu dia hanya melihat hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mendampingi dirinya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang melihat dirinya. Dan pada waktu itu dia berhubung dengan Allah. Tanpa dia memikirkan lepas sembahyang ni nak buat apa, dalam sembahyang ni aku teringat apa. Tak, semuanya hilang daripada segala perkara-perkara yang dia lihat di dunia ini. Sampai ke tahap itu. Ya. Tapi syaratnya itu apabila dia nak solat subuh itu dengan dia mempersiapkan menuju kepada subuh. Menuju itu. Baru dia boleh dapat. Tapi kalau setakat dia ini nak solat subuh, ya, datang terus sembahyang subuh, dia tak dapat perasaan itu, tak dapat. Malah imam baca panjang sikit sudah pening kepala, macam tu kan. Ini kita boleh ubah sikit-sikit. Inilah amalan waliullah. Sehingga apa tuan-tuan? Inilah tuan-tuan, ya, yang tadi disebutkan dalam hadis qudsi, apabila aku sudah dicintai, kata Allah, wahai hamba-Ku, apabila aku sudah dicintai olehmu, engkau dah menemui cintamu kepadaku. Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muhsin, engkau telah menerima, engkau telah mengenali cintamu itu kepadaku. Ni maknanya dah mengenali cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan engkau menjaga solat itu, amalan yang aku perintahkan, dengan bersungguh-sungguh engkau persiapkan diri engkau itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang ia mendengar dengannya. Ini apa? Maka aku akan menjadi pendengaran kamu, yang kamu dengar itu adalah, ya, aku akan menjadi pendengaran bersamamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Wa qulil haqqi min rabbikum. Wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah. Katakanlah perkara yang benar bersungguh-sungguh, al-haq, yang benar sebenar-benarnya, itu adalah datang daripada Tuhanmu. Apa itu perkara yang hak? Perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi dalam sudut diri dia itu, apabila dia nak melakukan sesuatu amalan, suatu ibadah, dia hanya mengikuti perintah Allah. Dia akan mengutamakan perkara yang hak. Walaupun antara perkara-perkara yang lain itu banyak, ya, perkara-perkara yang batil itu ada. Di sekelilingnya banyak benda yang batil. Di sekelilingnya banyak perkara-perkara yang boleh melalaikan dirinya. Tapi dia mengutamakan perkara yang hak. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan kata hak itu adalah daripada Tuhanmu. Macam mana maksudnya? Maka aku menjadi pendengarannya. Maka apabila engkau dah aku cintai dan engkau menemui cintaku kepadamu, kata Allah, ya, aku akan menjadi pendengarannya. Kamu akan mendengar perkara-perkara
yang hak sahaja, dan aku akan tutupi perkara-perkara yang batil, kerana aku lindungi dan aku bersama denganmu. Tu dia, tuan-tuan. Dan juga dikatakan, aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, dan aku juga menjadi penglihatanmu, kata Allah. Ya, yang kamu lihat, aku menjadi penglihatanmu. Maksudnya dekat sini macam mana? Seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mencari perkara yang hak. Maka apabila dia melihat, adalah dengan penglihatan-penglihatan yang hak, penglihatan-penglihatan yang baik, penglihatan-penglihatan yang boleh menenangkan hatinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memperlihatkan penglihatan zahir. Tuh. Kan setakat Allah dapat memperlihatkan penglihatan zahir dia dekat dunia perkara yang baik. Kalau tuan-tuan, kita melihat pandangan yang Allah redai, pandangan yang hak itu, pada waktu itu tuan-tuan, ya, bukan setakat pandangan dunia yang baik yang Allah lihatkan, sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan mukasyafatul qulub. Mukasyafatul qulub maknanya Allah akan membuka pandangan hati kita ini untuk menuju kepada pandangan yang hakiki. Sebab itu wali-waliullah ini dia dah tak ada rasa gerun dengan dunia ini, dah tak ada rasa dah. Dah tak ada rasa dia nak menikmati pandangan dunia ini. Tak ada rasa dah. Dan malah dia apabila dia dah dapat melihat pandangan hatinya itu, ya, lebih besar daripada pandangan dunia, maka pada waktu itu, ya, dia akan merasa, ya Allah, ya, aku inginkan supaya engkau tutupi pandangan mataku ini dengan dunia. Nak macam tu. Seperti macam contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat siapa? Sahabatnya Bilal bin Rabah. Pandangan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Bilal, kan, suaramu ini dah ada dekat syurga. Engkau melaungkan azan, suaramu itu dah ada dekat syurga. Itu yang dia cakap tu daripada penglihatan dan pandangan mata dunia ke? Tak ada. Itu pandangan hati. Rasulullah jamin kepada asrul mubashirina fil jannah. Ini sahabat-sahabatku 10 orang ini, mereka ini memang dah ada dekat syurga. Padahal dia masih hidup lagi. Kan? Pandangan apa yang Rasulullah SAW nampak? Bukan pandangan mata, tapi pandangan hati yang telah Allah SWT buka hijabnya itu, melihat keadaan dekat syurga. Benda tu boleh tak berlaku bagi waliullah? Boleh. Boleh berlaku. Dan pada waktu tu kalam-kalamnya itu bukan satu kalam yang ajib, kalam yang pelik. Bagi kita memang kalam yang pelik. Macam dia ni, mana kadang kita kata, mana dalil yang katakan dia masuk syurga? Mana? Rasulullah pun kadang, sahabat pun tak tahu dia ni boleh masuk syurga atau tidak. Memanglah. Kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, apabila seorang waliullah itu, dia kadang melihat orang yang soleh. Dia kata, kadang dia jumpa orang yang soleh macam ni. Dia kata, ya Allah, dia kata minta, wahai Tuan Haji, tolong doakan aku. Kerana tolong doakan anak saya. InsyaAllah aku nampak Tuan Haji boleh menyembuhkan anakku ini. Dia boleh melihat benda tu dengan perasaan dan juga pandangan hatinya Allah buka. Itu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada seseorang apabila Allah telah melihat pandangan matanya, Allah telah mendengar pendengaran telinganya. Itu maka apa yang diucapkan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang soleh, ya, waliullah itu, maka benda itu adalah perkara yang hak.
Tapi kita lihatlah amalan dia macam mana. Kalau amalannya macam kita ni macam biasa-biasa saja tu, itu tidak tuan-tuan. Tidak sampai macam tu. Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia kan guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, kalau contohnya dia balik daripada dia belajar dengan Imam Syafi'i, dia ceritakan bukan cerita bab ilmu, dia ceritakan bab peribadi Imam Syafi'i. Waktu dia balik ke dengan anak perempuannya, dia kata macam mana? Dia kata, Masya Allah, ya, kamu belum kenal Imam Syafi'i itu macam mana. Orangnya wara, orangnya ya bertahajud, Allahnya, ya Allah, hidupnya dengan ibadah. Ayah tak tahulah tengok macam dia ni, kenapa orangnya begitu baik, soleh sangat. Ditanya tentang apa, semua dia boleh memberikan jawapan yang begitu memuaskan hati. Macam tu kan. Sesuailah apa yang dilakukan zikirnya apa. Ayah tak boleh nak ikut cara macam dia. Kata Ahmad bin Hanbal pada anaknya. Ada satu ketika Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata dengan Imam Ahmad, dia kata, saya nak ziarah rumah kamu lah. Gembiranya Imam Ahmad kata datang. Jadi dia bagi tahu dengan anak-anaknya, ya, supaya ni Tok Guru, ayah nak datang ni rumah. Datang. Waktu dia datang tu, jadi anak-anaknya semua tengok, oh ini macam manalah orang yang begitu warak sekali. Datang ke rumah apa semuanya. Waktu malam, ya, jadi anaknya nak tengok. Dia kadang tengok yang anak perempuannya, dia tengok, dia ngintip-ngintip apa yang Imam Syafi'i buat. Pas isyak tu, Imam Syafi'i tidur lah tu. Dah borak-borak dengan family tu, tidur. Dia bangun, dia tengok ayahnya tengah sembahyang tahajud. Ayah tengah sembahyang tahajud. Tu biasalah dia nampak ayah tengah sembahyang tahajud. Lepas tu dia tengok Imam Syafi'i. Oh, masih tidur lagi. Lepas tu dia tengok ayahnya dah nak subuh ni, sembahyang tahajud. Imam Syafi'i, tidur lagi ni. Dah nak subuh, baru dia bangun. Sembahyang witir, kemudian dia sembahyang subuh. Berjemaah pergi ke masjid. Akhirnya lepas sembahyang subuh tu, makan tu, tanya dengan ayahnya. Ayah, kata ayah Imam Syafi'i ni, dia ni kuat ibadah. Malam tadi saya tengok Imam Syafi'i ni tidur je. Ayah sembahyang tahajud, dia tidur je. Kata jawab ayahnya apa? Ya, itu yang kamu lihat. Tapi apa yang ayah lihat, pada waktu itu dia tengah berzikir. Mulutnya membaca Al-Quran. Dan dia tengah bersoal jawab terhadap soalan-soalan yang orang sampaikan kepada dia. Dan dia memberikan jawapan. Dia tengok kan, anaknya diam, dia tak balik ni nak cakap kan. Itu pandangan apa tu yang dapat dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Secara zahirnya memang dia macam tidur, tetapi Imam Syafi'i pada waktu itu dia dalam keadaan dia berjaga. Kita nampak zahirnya tidur. Itulah apabila Allah SWT dah telah membuka pintu hati seorang itu, maka pada waktu itu Masya Allah, begitu ya orang akan dapat melihat dengan pandangan hati lebih jauh. Macam itulah juga isteri kepada Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ketika mana ya Imam Syafi'i menceritakan kewarakan yang ada pada Imam Malik bin Anas, gurunya dekat Madinah. Imam Malik bin Anas, ya. Orangnya zuhud, berpuasa, Isnin Khamis kadang dia berpuasa, Nabi Daud. Maka pada waktu itu, ya, Imam Malik dia mengajak satu keluarga Imam Syafi'i untuk datang makan jamuan rumahnya. Lepas datang, ingatnya dah pikiran isteri Imam Syafi'i ni apa? Alah, mesti makanannya makanan macam sunnah Nabi kan. Sedikit, ada roti, ada apa, ada kurma, air susu kecil-kecil. Jadi dia dah tembailah ini makanan cara Rasulullah. Sekali dihidangkan makanan,
Perfect. Banyak makanan disediakan. Disediakan oleh Imam Malik. Dan pada waktu dia menjamu makan kepada apa? Kepada tetamunya tu. Dia makan beria. Makan beria. Makan beria. Kalau dah tuan rumah makan beria, tetamu takkanlah makan sikit. Makan beria jugalah. Makanlah betul-betul. Habis. Makan banyak. Pelik isterinya. Kata, aku tak pernah makan banyak macam ini. Kata, dengan hidangan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat yang disediakan oleh Imam Malik. Masya Allah. Sebab isterinya nak makan sikit pun malu juga. Suaminya pun makan banyak. Makan banyak. Suaminya makan banyak pasal dia tengok gurunya pun makan banyak. Jadi makan banyak habis semua. Allah. Lepas tu dia cakap dengan suaminya. Katanya Imam Malik ni zuhud. Dia orang yang rajin ibadah puasanya jangan cakap lah. Tapi makannya kok macam itu sangat tu. Macam tu. Dia kata, inilah kezuhudan yang ada pada Imam Syafi'i. Ya, dia menghormati tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Iaitu dia memuliakan tetamunya supaya tetamunya tak segan, tak malu. Maka dia makan sepuas-puasnya supaya yang lain pun makan sepuas-puasnya. Rezeki yang Allah SWT berikan. Allahu Akbar. Sama macam tu. Kita kalau pergi rumah orang nak makan sikit tambah. Jangan ni, tak tahu, jangan ni jangan diambil. Dan nak makan sikit. Makan betul-betul, subhanallah. Itu tuan-tuan. Maksudnya cara dia menjamu tetamu, makan betul-betul. Tapi tak adalah maksudnya sentiasa macam tu. Pandangan dan penilaian kepada orang-orang yang soleh, orang-orang waliullah ini tuan-tuan, dia bukan melihat kepada pandangan zahirnya sahaja, tetapi apa yang dia buat ni itu dengan pandangan melihat kepada pandangan hati yang lebih besar lagi. Kebesarannya itu. Itu kenapa tuan-tuan pandangan hati itu apabila dia dapat menilai kepada seorang, ya, kebaikan-kebaikan amalan-amalannya itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara pandangannya itu. Sebagaimana apa yang dia nak buat, pandangannya tu Allah pelihara. Macam itulah tuan-tuan, kan? Apabila kita nak nampak pada benda-benda yang kita melihat benda yang hak, Allah tu menjaga pendengaran kita, penglihatan kita. Allah cuba tutupi dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang sia-sia. Secara tak langsung tuan-tuan. Secara tak langsung. Ya. Allah tutupi itu bukannya maksudnya kita ni akan berjalan melihat kepada perkara-perkara yang benda mungkar ni banyak, tapi kita tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah tak lalukan kita ke sana. Itu tuan-tuan. Apabila kita bercakap, kadang kita tak ada pun bercakap dengan sahabat-sahabat kita yang ada kata-kata lucah, yang kata-katanya yang menipu. Kenapa macam tu? Sebab Allah yang meletakkan diri kita ini kepada orang-orang yang bercakap kepada perkara-perkara yang hak. Allah bersama kita pada waktu itu. Itu maksudnya tuan-tuan. Ya. Inilah yang dilalui oleh para waliullah, sehingga apabila ya dah sampai pada peringkat itu, macam manalah ibadahnya itu tak tenang. Ya. Macam manalah cara ibadahnya tu tak dipelihara oleh Allah. Sebab apa? Sebab penglihatannya, pendengarannya, ya, tangannya, kakinya itu adalah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah ikat dan jaga diri dia itu, kan. Okey. Baik. Para ulama, sedikit lagi ya. Para ulama mempunyai beberapa pentafsiran terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis qudsi tadi itu. Yang pertama dia kata, ada yang mengatakan maksudnya adalah, yang dikatakan maknanya apabila aku sudah dicintai oleh hambanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perumpamaan bahawa hambaku ini suka dengan mentaatiku dan mendekatkan diri denganku
sebagaimana ia mempunyai pendengaran dan penglihatan. Yang tadi saya sebutkan ya, dah dicintai, dah dekat, maka dia mempunyai pendengaran apa semuanya Allah SWT jaga. Yang kedua, ada juga mengatakan, dan inilah pendapat yang boleh diterima, bahawa seluruh anggota tubuhnya sudah berada dalam keredoanku. Maknanya perintah Allah yang dia buat itu dengan lapang dada, dan dia tu menerima apa yang Allah perintahkan itu dengan hati yang terima dengan 100%, hati yang rela. Bukan satu paksaan. Ini yang dikatakan segala tubuh badan itu berada dalam keredaan Allah. Sehingga pendengarannya hanya mendengarkan sesuatu yang aku reda. Yang Allah perintahkan, dia dengar benda itu. Penglihatannya hanya melihat dengan sesuatu yang aku reda. Dan kakinya hanya melangkah kepada suatu tempat yang aku reda. Dia tak nak. Ada perkara-perkara yang kadang lara, perkara-perkara bukannya benda tu salah. Bukannya benda tu benda dosa. Tapi benda tu boleh menjerumuskan kepada perkara yang lalai. Sekarang kan orang suka healing lah apa benda. Nak mana? Aku nak enjoy kejap, pergi mana? Pergi apa namanya? Jom kita menonton wayang ke. Macam tu kan. Lepak, tengok pergi mana? Pergi tengok bola, pergi tengok motor apa semuanya. Benda tu kalau dia pergi bukan kerana maksiat, okey, boleh. Tetapi kadang banyak perkara-perkara yang boleh melalaikan dia. Jadi dia sekat penglihatannya, pandangannya, kakinya untuk menuju kepada tempat-tempat tu. Sebab bukan bagi dia apa? Ada lagi tempat yang lebih menjadikan hubungannya dengan Allah ini yang lebih baik daripada pergi ke tempat-tempat macam itu. Ini yang dirasakan ya oleh waliullah. Kemudian, dan ada lagi yang mengatakan bahawa ada suatu kalimah yang dibuang. Dalam perkiraannya adalah aku akan menjadi pemelihara pendengarannya dan pemelihara dengannya. Okey. Baik. Jadi inilah tuan-tuan ya. Adapun yang paling diunggulkan daripada beberapa pengertian di atas itu adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan menunjuki untuk berbuat ketaatan kepadanya dan meraih keredaan dalam setiap gerak-gerik anggota tubuhnya. Itu tuan-tuan ya. Jadi inilah di antara ciri-ciri sifat waliullah, bagaimana dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara meminta ya keredaan amalan yang dia buat itu di sisi Allah. Allah redha kerana dirinya itu dah dekat dengan Allah, dan pada waktu itu dia laksanakan perbuatan itu dengan tenang, dengan rasa hati yang terbuka, tanpa ada bebanan dan tanpa memikirkan perkara dunia yang lain. Kerana saat dia beribadah kepada Allah itu adalah yang teristimewa sekali antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilakukan oleh waliullah. Setiap apa sahaja amalan ibadah itu, itulah teristimewa. Sebab tu dia ni boleh kalau berzikir tu masa yang panjang. Seperti yang dilaksanakan oleh para waliullah tu apa? Amalan yang dia buat selepas subuh, selagi belum syuruk, dia akan teruskan ibadah. Sama ada dengan majlis ilmu, berzikir, membaca Al-Quran. Itu dia akan laksanakan. Ya, sebelum waktu syuruk maka dia akan terus ibadah sampailah masuknya waktu syuruk. Itu tuan-tuan. Jadi itulah yang apa yang dilakukan oleh para orang-orang soleh dan para waliullah. Semoga perbincangan dan keterangan yang kita peroleh ini kita memperbetulkan dan kita menambah baikkan lagi amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut
para orang soleh yang lakukan. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hadzal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an ma'ruma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma annal haqqa haqqa wa zina ittiba'a wa annal batila batila wa zina ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.